Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang masih lagi masuk ke dalam channel aku, Pido Ismail. Jadi hari ini aku nak cerita sebuah kisah masih lagi berkaitan dengan IPT. IPT mana tu? Kena dengar cerita ni dulu sampai habis. Jadi kisah ni bukan daripada kisah aku, tapi kisah orang lain, di mana aku akan ceritakan balik kisah dia. Jadi kalau nak tahu apa cerita dia, Assalamualaikum semua. Kisah ini dikongsi oleh saudari Nabilah Arifin dan berlaku pada tahun 2011. Cerita yang akan aku ceritakan ini akan bersangkut paut. Pendek kata, dari semester 1 ke semester 2, kemudian ke semester 3 dan sehinggalah aku tamat diploma. Aku dulu merupakan student diploma di salah sebuah IPT paling utara di Malaysia. Aku merupakan batch 2011 hingga 2014. Alhamdulillah, untuk semester 1 sebagai seorang junior yang pertama kali jejak kaki ke tempat orang, tak banyak sangat benda-benda yang terjadi kepada aku. Cuma dia hanya main ketuk-ketuk pintu. Tapi perasaan seram dan takut itu tidak ada kerana pada ketika itu satu bilik ada 4 orang. Jadi perasaan seram tak ada sangat. Semuanya berlaku bermula pada semester kedua. Ketika semester kedua, bilik yang dulu ada 4 orang sekarang menjadi 2 orang. Blok B aras 5. Nombor bilik biarlah rahsia. Yang penting bilik aku tu paling hujung dan paling belakang. Bila buka saja tingkap akan nampak bukit. Aku masih lagi dengan roommate aku yang lama. Cuma bezanya aku dan CF satu bilik, kemudian 2 orang lagi roommate aku berada di bilik hadapan. Kami masuk Kamsis untuk semester kedua pada hari Khamis malam Jumaat. Katanya bilik ni jarang student duduk dan kebetulan pula batch aku ni ramai. Jadi kami dapat duduk 2 orang di dalam bilik tersebut. Malam pertama dia dah menyapa kami. Dia main ketuk-ketuk pintu. Aku dan CF cuba husnuzon. Mungkin ada yang cuba prank kami. Setelah seminggu lebih kami masuk semester baru, ada beberapa cerita yang tak sedap didengar oleh kami. Katanya ada senior yang nampak terlibat nenek tua merayap dekat bawah blok, kemudian hilang di bukit belakang blok kami. Kami seperti biasa masih lagi husnuzon. Mungkin itu semua cerita dongeng senior untuk menakut-nakutkan kami. Tetapi ada sesuatu yang berlaku sebelum beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Roommate aku CF ni suka sangat tidur lambat. Aku pada waktu tu dah tidur, selalunya aku pun tidur lewat. Cuma pada malam tu aku tidur awal dari biasa. Dalam keadaan sedar dan mamai, roommate aku cakap ada seorang nenek tua bertenggek di hujung katil kami. Tapi roommate aku sendiri tak pasti sama ada mimpi atau realiti. Tetapi dia dengar dengan jelas bunyi seperti orang duduk di atas katil. Aku pun berseluruh, alah, mungkin nenek yang sini kita cakap tu kot. Oh, celupa sungguh mulut aku. Masuk semester ketiga, terlebih dahulu aku minta maaf pada semua yang dengar cerita ini. Ini bukan untuk mengaibkan mana-mana pihak. Tujuan aku hanya untuk berkongsi pengalaman. Semester ketiga ni kami masih lagi berada di bilik yang sama. Cuma kali ini kami cuba mengubah susun atur bilik. Kami masuk daftar Kamsis semester ketiga ini juga pada hari Khamis malam Jumaat. Malam pertama dia dah datang untuk beritahu yang dia ada di situ. Pukul 3 ataupun 4 pagi, pintu bilik kami diketuk berkali-kali. Secara logiknya, siapa yang berani naik ke aras 5? Bilik paling hujung. Siapa? Segala aktiviti berjalan seperti biasa. Aku dan roommate aku sudah lali dengan usikan nenek tua tersebut. Pernah sampai satu tahap di mana aku dan roommate aku terpaksa ponteng kelas sebab tak boleh tidur malam. Kami terpaksa berpindah randah, tumpang tidur di bilik kawan. Ada satu petang, waktu tu aku tengah bersiap nak pergi mandi beramai-ramai. Tiba-tiba kami terdengar satu suara menjerit dari aras bawah. Suara tu bukan suara perempuan tetapi suara lelaki.
Kami jadi kaku seketika. Macam mana ada lelaki boleh masuk ke dalam blok? Kami pun keluar dari bilik dan cuba lihat di bawah. Suara tu datang dari RS4. Kami pun cepat-cepat turun ke blok bawah untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya kami di RS4, terus kami terbau satu benda yang menyerupai bau yang terdapat di kuil-kuil. Kemudian ada seorang budak ni cakap, ada student bunuh diri dalam bilik. Masa tu kami semua terkejut sebab kejadian ni jadi di bawah aras blok kami. Suara lelaki yang menjerit tadi rupa-rupanya suara teman lelaki perempuan tu. Disebabkan kejadian yang berlaku, aras 4 terpaksa dikosongkan semua. Maka tinggallah kami saja di aras 5 yang tidak dapat berdunia dengan aras 4 yang dikosongkan. Sehari selepas kejadian, aku terpaksa tumpang tidur di bilik kawan disebabkan aku dengan roommate aku selalu overthinking macam-macam tentang kejadian tersebut dan juga rimas akibat diganggu nenek tua yang selalu mengganggu kami. Seminggu lepas kejadian, boleh dikatakan pelbagai perkara terjadi. Start dari kejadian ni, tangga sebelah bilik aku memang jarang sangat orang guna. Ditambah pula aras 4 yang kosong tiada penghuni. Jadi memang tiada siapa yang berani guna tangga tersebut. Pukul 3 atau 4 pagi, aku terdengar bunyi orang naik tangga seiring dengan bunyi loceng kaki. Ya, bunyi loceng kaki. Aku cuba husnuzon, mungkin loceng kaki student lain yang naik aras 5. Tapi siapa je yang berani naik aras 5 pada jam 3 atau 4 pagi? Bunyi tu seolah-olah bermain-main dekat tangga aras 5. Pernah sekali tu bunyi loceng tu lalu dekat aras aku dan berhenti betul-betul depan bilik aku. Aku pula, aku dah macam orang gila sebab terbayang macam-macam perkara. Tapi kami masih lagi husnuzon itu adalah orang, bukan hantu. Lepas satu lagi kejadian berlaku. Kali ini kejadian histeria pula berlaku. Dalam tempoh seminggu, hampir 5 atau 6 kali kejadian histeria berlaku dan kebanyakannya melibatkan pelajar-pelajar India. Puncak kejadian berlaku di mana seorang student India terkena histeria kemudian menjerit-jerit sambil menyebut, "Aku nak balas dendam." Dia nak balas dendam dekat siapa? Kenapa dia nak balas dendam? Ini yang membuatkan kami tertanya-tanya. Gangguan nenek tua, pintu bilik diketuk, bunyi loceng kaki, macam-macam gangguan kami kena. Tapi gangguan ni tak berhenti dekat sini. Ada satu malam, aku dengan roommate turun ke bawah sebab ada meeting group. Tapi lain-lain tempat. Lagi sekali aku tekankan, aras 5 memang sangat-sangat sunyi. Aku lepas habis meeting terus balik ke bilik dengan harapan roommate aku sudah ada di bilik. Tapi ternyata aku salah. Aku keseorangan di bilik. Roommate aku belum balik bilik. Jadi aku masuk bilik dengan perasaan hampa. Aku sambung kerja aku di laptop tetapi bilik tu tiba-tiba rasa bahang sangat-sangat dan rasa sangat tidak selesa. Tak sedap hati. Semua perasaan ada pada waktu tu. Jadi aku decide untuk stop kerja aku dan buat tidur. Lampu aku tak tutup. Aku baring sambil pejam mata. Baru sekejap aku pejam mata, tiba-tiba aku rasa ada benda lalu lalang dalam bilik aku. Biasalah, bila bilik kita sunyi, kita boleh dengar bunyi kipas kan? Di sebalik bunyi kipas tersebut, ada bunyi seolah-olah orang tengah lalu lalang dalam bilik. Aku terus pejam mata, kemudian dalam setengah jam, roommate aku balik, buka pintu dan terus panggil nama aku. Kemudian dia cakap, "Kenapa bilik ni rasa lain Aku tak cakap apa-apa sebab nervous sangat masa tu. Keesokan harinya baru aku cerita. Kami sampai dah lali, ada satu tahap aku dengan roommate aku dengar orang menjerit berkali-kali. Kami terus buat tak endah. Bayangkan kami baru balik dari kelas pada jam 1 tengah hari. Niat-niat hati hendaklah tidur sekejap. Tiba-tiba dengar bunyi orang menjerit. Ada satu hari tu, ada seorang warden blok naik ke blok kami buat satu pengumuman. Semua pelajar siswi diminta turun ke pusat Islam. Warden tu cakap, bilik jangan kunci. Kalau ada gambar, tolong simpan. Kalau ada teddy bear, tolong bawa turun. Risik punya risik, rupanya terlalu banyak kes histeria yang berlaku. Jadi pihak pengurusan KMSIS decide untuk membuat pembersihan. Maka kami pun turun bersama barang-barang berharga ke pusat Islam yang tak jauh dari blok kami.
Aku tak ingat berapa buah kemah yang ada di pusat Islam, tapi pihak pengurusan Kamsis daya upaya memastikan semua pelajar dapat masuk ke dalam kemah. Tiada siapa pun dibenarkan untuk melebihi kawasan bumbung kemah tersebut. Ustaz kat depan buat pengumuman, sesiapa yang boleh baca Yasin sila baca bersama. Bagi yang tak boleh baca, tolong kuatkan semangat diri. Kita nak ikhtiar, selebihnya kita serah pada Allah. Ustaz tu cakap lagi, malam ni kita akan adakan pembersihan di setiap blok siswi. Pelajar siswa seramai 200 orang secara sukarela turut membantu kita malam ni. Majlis dimulakan dengan zikir, selawat dan diteruskan dengan bacaan Yasin. Pada masa tu, pelajar lelaki sudah dibahagikan mengikut blok yang akan dibersihkan. Setiap aras akan ada wakil pelajar lelaki untuk upacara pembersihan. Sumpah aku tak tipu, pada masa tu suasana sama seperti dalam drama dan filem. Angin kuat secara tiba-tiba, sayu dan rasa sedih, semuanya ada. Habis sahaja bacaan Yasin, ustaz dan pensyarah lelaki melaungkan azan bergilir-gilir bagi mengizinkan pelajar lelaki naik ke setiap blok perempuan bagi upacara pembersihan. Kira-kira sejam lebih semuanya sudah selesai. Ustaz memberi pesanan kepada kami, Alhamdulillah, pembersihan kita sudah selesai. Nanti bila masuk dalam bilik, jangan panik dan jangan gelabah. Jangan sapu apa-apa yang ada di atas lantai. Biarkan dia di atas lantai. Mandi dan tidur macam biasa. Jangan lupa ambil air Yasin dekat ketua aras. Aku dan kawan-kawan yang lain menarik nafas lega. Syukur Alhamdulillah, moga kejadian ini tak berulang lagi. Balik ke blok, ketua aras kami datang bilik ke bilik untuk berikan air Yasin. Ustaz pesan baca Al-Fatihah 3 kul dan ayat kursi. Kemudian pagar bilik 4 penjuru. Aku hanya mengangguk waktu tu. Dalam bilik atas lantai penuh dengan garam kasar dan biji lada hitam. Aku sempat mesej kawan siswa aku yang terlibat dalam pembersihan tadi. Kebetulan dia dapat kawasan blok aku. Kawan aku cakap, teruk juga tadi, susah betul nak naik. Ada yang jadi waktu pembersihan tadi memang teruk. Nak dijadikan cerita, kebetulan roommate aku tak bersih pada masa tu. Jadi akulah yang akan ditugaskan untuk pagar bilik. Aku buat macam apa yang disuruh oleh ketua aras tadi. Cuma aku terlebih advance. Bukan setakat 4 penjuru bilik, 4 penjuru katil pun aku pagarkan. Lepas kejadian tu, aku dapat berita dari lecturer aku. Teman lelaki si mati tu terlibat dalam kemalangan. Dia koma buat beberapa ketika kemudian terus pergi. Sampai sekarang kami tertanya-tanya adakah benda ini berkaitan dengan kehisteria nak balas dendam hari itu. Sebelum pembersihan dijalankan hari itu, bilik kejadian bunuh diri itu masih dikosongkan. Satu arah tu masih kosong dan sunyi sepi. Kadang-kadang masih ada student yang leka naik tangga dan tanpa sedar tiba-tiba dah berdiri di depan bilik kosong tersebut. Ada juga kawan aku yang menjual nasi lemak tanpa sedar terus naik ke tingkat 4 dan berdiri betul-betul di depan bilik tersebut. Ada juga yang masih ternampak bayang-bayang dari tingkap bilik tersebut. Wallahualam. Ha! Macam terkejut tak guys? Dah ada lampu guys. Tadi gelap sangat. Aku pun seram nak cerita dalam gelap. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh salah seorang pelajar di salah sebuah IPT di utara tanah air. IPT apa tu? Tekalah sendiri, okey gang. Kalau tahu IPT mana, bolehlah komen dekat bawah. Rasanya banyak hint-hint yang dia bagi tadi dan aku rasa aku pun tahu dekat mana IPT yang dia ceritakan tadi. Jadi kalau nak lagi video-video seram yang akan datang, teruskan subscribe aku, like, share dan komen. InsyaAllah aku akan kongsikan lebih banyak lagi video-video seram di masa akan datang. Dan aku doakan kepada semua yang tengok video ni, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Apa-apa pun, terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.